Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang berbahagia ini, anda mohon jasa baik muslimin dan muslimat yang ada di luar, yang ada di koridor luar, diminta dapat memenuhkan bahagian dalam surau dahulu, sebab dalam surau masih boleh lagi menampung insyaAllah 5,000 orang insyaAllah ya. Pihak surau pun dah sediakan aircon bagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi aircon yang dikurniakan nikmat oleh Allah ini untuk menyelesaikan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan berikan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وحق قدره ومقداره بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما، رب يسر ولا تعسر، Rabbi tammin bil khair, Allahumma allimna ma ja'ilna warzuqna tilawatahu wa ana al-layl wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama bil ka'bati qiblatan bil mu'minin ikhwana. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama kali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita memanfaatkan peluang waktu yang kita ada pada malam ini. Mudah-mudahan majlis yang kita hadir pada malam ini dirahmati dan diberkati, dan yang paling penting diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Muslimin dan muslimat sedang hadir wal hadirat jamaah kuliah maghrib rahimakumullah, kita bersyukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini Allah masih lagi menggerakkan hati dan tubuh kita untuk hadir, untuk kita sama-sama menggunakan peluang waktu yang kita ada pada malam ini. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita pelajari pada malam ini terutamanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan moga-moga dengan adanya ilmu ini kita sentiasa terhindar daripada sifat jahil dalam kehidupan kita insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini sepatutnya kita akan menyambung kitab Fiqh Sirah. Oleh kerana kitab Fiqh Sirah tidak anda bawa pada malam ini disebabkan anda bukan dari rumah tadi, seharian berada di luar. Dan kebetulan anda cek kat kereta yang ada kitab ini antara kitab yang sesuai untuk anda bawa pada malam ini ya. Malam ini saja malam ini saja insyaAllah anda akan huraikan satu kitab yang berjudul Kitab Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama ya, 40 prinsip agama dari sudut penyucian rohani untuk meraih akhlak yang terpuji ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf. Artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia itu memberi sedekah ataupun berbuat ma'ruf, yakni berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan. Maknanya kamu sebaik-baik tidak berkata-kata mengenai hal yang tidak bermanfaat bagi dirimu,
dan hendaklah kamu membatasi perbicaraan pada perkara-perkara yang penting sahaja, sebab disitulah letaknya keselamatan. Apa artinya? Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mensyarahkan kitab ini yang asal daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin. Disyarahkan asal daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ini ringkasannya, yaitu sebaik-baik manusia itu antaranya ialah diam lebih baik daripada berkata-kata yang tidak memberi faedah. Seperti mana kita flashback ke belakang, yaitu di antara kelebihan ataupun fadail Ramadan, puasa seseorang itu tidak batal selagi mana dia tidak membatalkan puasa dia. Tetapi pahala puasa itu boleh berkurang disebabkan percakapannya yang tanpa henti, menyebabkan pahala puasa dia itu berkurangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana orang yang berpuasa tetapi tidak salat, orang yang berpuasa tetapi tidak menutup aurat, baik lelaki atau perempuan. Maka timbul persoalan, adakah puasa mereka itu batal ataupun sah? Maka jawabannya sudah pasti puasa mereka itu sah, selagi mana mereka tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa mereka. Tetapi alangkah ruginya kalau mereka mampu untuk berpuasa sedangkan puasa itu suatu kefarduan, puasa itu suatu kewajiban yang kita sudah maklum. Bagaimana dengan ibadat salat fardu itu yang memang namanya fardu, dan bagaimana dengan tuntutan menutup aurat itu yang memang hukumnya wajib? Kalaulah dia boleh berpuasa tetapi tidak boleh menutup aurat, dia boleh berpuasa tapi tidak boleh salat, ada kesilapan yang dilakukan. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat itu mencegah diri daripada melakukan perkara keji, perkara mungkar. Tetapi kalau salat masih lagi melakukan kemungkaran, maknanya kalau dia tidak salat, maknanya kalau dia tidak menutup aurat, dia masih lagi melakukan kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan ibadah yang dilakukan? Sebab itu sama juga bagi orang yang berpuasa tadi tetapi tidak tutup aurat, berpuasa tapi tidak salat, puasanya tetap sah, tetapi pahala puasanya berkurang dan berkurang. Maka dalam hadis lain kita melihat, dalam hadis Sahih Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW kata, wa fi riwayatin hatta tarja'. Dalam riwayat mengatakan sehingga dia kembali. Kembali yang bagaimana? Kita melihat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata kembali itu artinya ialah sehingga mereka kembali melaksanakan salat, sehingga mereka kembali untuk menutupnya apa ditutupnya auratnya tadi itu. Makna selama dia tak tunaikan, selama dia tak tutup itu, selama itulah Allah melaknati mereka, dan selama itulah pahala puasanya akan berkurang dan berkurang. Maka sebab itulah dalam hadis, dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 114 ini, Allah Ta'ala mengatakan la khaira fi katsir, tidak ada kebaikan pada kebanyakan min najwahum, yakni bisikan-bisikan mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali bisikan itu datang dari orang-orang yang menyuruh untuk bisadaqah, untuk bersedekah, al ma'ruf, ataupun berbuat kebaikan, atau menyuruh kepada atau menyuruh kepada kebaikan. Tetapi kalau manusia itu menyuruh kepada kemungkaran, sedangkan dia tahu kemungkaran itu memang suatu perbuatan yang mazlum ataupun zalim. Seperti mana kita melihat pada hari ini, seolah-olah negara kita ini bakal ataupun sedang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahun ini negara mengatakan tahun ini tahun duka cita, disebabkan mungkin kehilangan MH370, ditembaknya MH17, apalagi kapal hilang daripada kawasan dan sebagainya. Kita beranggapan itu adalah tahun musibah atau tahun duka cita. Tetapi bulan ini anda gelarkan sebagai bulan kita sebagai umat manusia mengundang musibah Allah dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab apa sebut sedemikian? Sebab apabila jelas, apabila zahir kemungkaran atau kemaksiatan itu berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam hadis 40 matan arba'in, hadis yang dikarang semula oleh Abu Ali Al-Bandari Al-Maududi An-Nadwi.
Nabi SAW sunnah hadis yang ke-21 muka surat yang ke-72 riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Nabi sebut apa dia? Ada dua di situ, 21 dan 22. Nabi sebut ada 15 perkara. Jika umat manusia melakukannya, maka tunggulah saat kehancuran, kata Nabi SAW. Belakangnya itu yang ke-22 Nabi sebut 5 musibah yang disegerakan, 5 perkara yang disegerakan musibahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang 5 ini, yang pertama sudah Nabi SAW sebut, la yuzair alal asiyati, tiada terzairnya apabila maksiat atau mungkar berlaku berleluasa seperti ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Kita lihat pada bulan ini, apabila negara mengundang ahli-ahli gusti yang TV itu datang ke Malaysia, bermain di Bukit Jalil dan difahamkan, anda tak tengoklah, tapi maklumat itu maklumat yang sah kan. Siap pegawai immigration bergambar lagi dengan ahli gusti tersebut, yang gambar ataupun bersaji api, yang gambar dengan dia tu kalah tembok surau tuan-tuan ni kan. Apa manfaat mengundang mereka? Saya nak sebut dalam kuliah di mana-mana pun, berhentilah kita tengok wrestling kat TV tu, BMW, WWE lah. Jangan depan ustaz semua tak tahu, belakang ustaz semua dia tahu kan. Tak payah tengoklah tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Khamis pukul berapa? 11. Tak tahu juga. Alim Al-Kausar, insya-Allah. Tak payah tengoklah. Kenapa nak semua tak payah tengok? Yang kita tengok itu adalah aurat yang haram kita tengok. Sebab itu ijma' mengatakan aurat lelaki dengan aurat lelaki yang non-Muslim yang bukan Islam sama seperti aurat lelaki dengan perempuan mahram baginya. Maknanya ukurlah haram. Bagaimana ibadat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita solat maghrib tadi, kita solat isyak tadi, kita baca Quran, kita berzikir dan sebagainya. Balik rumah terang-terangan kita melihat kemungkaran di hadapan mata kita. Bahkan kita melihat dalam keadaan seolah-olah benda itu benda yang biasa. Maka bagaimana Allah nak menerima amalan yang kita lakukan? Sebetulnya selepas mana kita beribadat, kita makin berubah, makin takarrub, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita sudah makin dekat dengan Allah Ta'ala tetapi masih melihat kemungkaran lagi, contohnya, itu menandakan ketika syaitan masih lagi menguasai hati, menguasai sebahagian daripada tubuh kita. Apalagi yang datang itu, Masya Allah, yang datang ahli gusti perempuan yang pakainya minta maaf dengan berbikini dan sebagainya saja. Yang hadir ke situ bukannya orang kafir, bukan orang kafir, beneran. Yang hadir itu ada di kalangan orang yang mengaku Islam, Melayu Islam dan sebagainya. Bagaimana? Dan di situ pertama sekali kita sedang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Yang kedua, tatkala sedang berlangsung dan bakal berlangsung lagi apabila kita difahamkan adanya program Arab Oktoberfest. Ini anak sungguh dalam khutbah Jumaat tadi di Masjid Pulau Indah, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukupkah Allah menunjukkan akan kekuasaannya itu dengan musibah yang Allah timpakan di negara-negara lain, disebabkan kealpaan, kelalaian umat manusia yang melakukan kemaksiatan yang terang-terangan. Dan yang bakal berlangsung nanti tak lama lagi, anda tak ingat tarikh dia, memang tak ingin ingat pun tak, tapi akan berlaku bulan Oktober. Dia iklan kat TV, dia iklan kat radio, paling banyak dekat radio lah. High pressure, wait for me, Mariah Carey. Kenal dia? Kenal Mariah Carey? Oh, kenal, hebat adik-adik. Elok tuan-tuan, Carey dia ramai-ramai campak ke lautan Hindi, dia tak jumpa lagi. Untuk apa datang ke Malaysia? Dengan harga tiket sehingga RM860, mampu, sanggup. Suruh korban RM400, garuk kepala sampai gugur rambutnya. Suruh korban pikirnya panjang-panjang. Adakah tiket itu terlebih, bahkan tak cukup? Seperti mana tiket nak tengok bola pukul 9, kalau terbuka pukul 6 pagi, tak beratur dah. Kalau tiketnya habis, Masya Allah, mengamuk. Betul. Sebab itu kata Syekh Abdullah Al-Usama, seorang ulama besar Arab Saudi yang bermazhabkan Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah,
Kata Syekh Abdullah Al-Usama, dia kata apa? Peliknya umat mutaakhir, kata Syekh Abdullah Al-Usama, sanggup membeli neraka dengan uang, tetapi tak sanggup membeli syurga tanpa uang. Contoh yang diberikan seperti ramai manusia tak sanggup masuk ke masjid tanpa sebarang duit, bahkan tak perlu beratur panjang-panjang pun. Tetapi manusia sanggup untuk memasuki neraka dengan beratur berbaris panjang-panjang, bahkan sanggup menghabiskan duitnya untuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bunyi kasar, tetapi itulah realiti ataupun hakikatnya, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu dengan nada berani, tuan-tuan. Siapa yang beli tiket 860 ringgit untuk tengok Maria Carey nanti bulan berapa, bulan 10 ni, berapa hari tak ingat, tuan-tuan, di Bukit Jalil, terus terang cakap, mereka sedang menempah tiket untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang bergerak, mereka sedang melangkah untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana boleh ustaz cakap gitu? Siapa ustaz nak mengatakan dia masuk neraka? Cuba kita fikir dari usul fiknya, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji fiqh banyak, kita ngaji, tuan-tuan. Ada lebih kurang 600 bentuk dan jenis fiqh. Ada lebih kurang 600 bentuk dan jenis fiqh. Fiqh ni banyak, tuan-tuan. Ada fiqh munakahat, fiqh berkaitan nikah kahwin, perkahwinan. Oh tu. Tak macam tuan-tuan tak baca cerita lah bak kahwin lagi. Cerita apa dah habis dah, dah monopos masing-masing. Contoh, jangan terasa, tuan-tuan. Who eat the chilies, they will feel the heart. Itu kata pepatah Ulu Selangor tu. Itu fiqh munakah. Ada fiqh apa namanya, fiqh muamalah, jual beli. Ada fiqh dipanggil jinayah. Ada fiqh daulah, fiqh politik. Ada dipanggil fiqh kekeluargaan. Ada dipanggil fiqh keutamaan al-awliya. Ada fiqh dipanggil usuluddin. Banyak, tuan-tuan. Banyak bentuk-bentuk fiqh. Sebab itulah nak faham agama ni kena dalami fiqh juga. Fiqh ni penting. Sebab bila tulis kat jadual fiqh, orang mula tak dekat. Pasal apa? Dia beranggapan bila sebab fiqh ni apa? Cara ambil wudu. Itu masjid kampung boleh lah, tuan-tuan. Ngaji fiqh, cara basuh rambut 3 helai, tuan-tuan. Lebih tak apa dia kata. Basuh tangan sampai siku dia, jangan kurang. Itu kan 3 belakang, tuan-tuan. Umur dah 70 tahun nak ngajar ambil uduk. Walaupun hakikatnya ada umur dah 70 pun kadang-kadang uduknya pun tak betul, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kita tak terpil. Dari sudut pandangan ijma' ulama fiqh, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nak kena faham. Kalau seseorang itu terang melakukan ataupun bersama-sama bersekongkol dengan perbuatan yang jelas haram, itu menandakan, kalau kita buka dalam Syarah Fathul Bari, bukan Fathul Bari itu, kita buka dalam Syarah Fathul Bari, ada dinyatakan orang yang mengatakan perbuatan itu, perlakuan itu memang jelas haram, maka sebenarnya dia sedang melangkah selangkah demi selangkah untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah sebulan neraka itu berapa, namanya neraka. Tetapi kalau namanya syurga, tak payah sebulan syurga yang keberapa, namanya syurga. Sudah pasti kita maklum syurga itu tempatnya indah, tempatnya nikmat, namanya syurga, tuan-tuan. Lepas kadang-kadang sedihnya kita kerana apa? Bagaimana kalau syaitan masih lagi mampu menguasai tubuh, menguasai kehidupan kita. Tuh. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita balik ke belakang sekejap, kalaulah setiap umat manusia memahami apa itu korban dan kehendak korban itu, subhanallah, tak payahlah pihak surah masjid nak war-warkan setiap waktu, tuan. Patut ada ingat korban di Bangladesh, tuan, pada tahun 2009 dahulu. Sehingga ketika hari ini sekalipun, sebelum dan selepas, orang Bangladesh ini kita sudah maklum antara negara Islam nomor 2 yang terramai, tuan, selepas Indonesia. Mereka susah. Ramai mereka datang ke Malaysia, datang ke Saudi dan negara lain untuk bekerja. Negara mereka memang susah. Bahkan harga lembu korban pun memang mahal, tak dapat harga korban yang anda buat. Bahkan harga korbannya lebih kurang harga seperti di negara kita. Tetapi hebat tak hebat, tuan-tuan, orangnya susah. Tapi tengok kadang-kadang bila korban dilaksanakan, setiap rumah melaksanakan bukan sebahagian istilahnya, tetapi kadang-kadang paling sikit seekor satu keluarga. Hidupnya susah.
Pernah pengalaman ada satu rumah 3 ekor. Rumahnya Masya Allah Tabarakallah, macam cerita nujuh Pak Belalang sebelum jadi ahli nujuh negara. Oh, gaib dia tu. Bila nak tengok bagaimana dia boleh buat korban, bukan 3 bahagian tapi 3 ekor, bukan ekornya. Ada tanya kenapa? Sahabat translate bahasa Bangla, apa bahasa tu tak erti dia cakap tu. Ada bagi tahu dia, tanya ke dia, kenapa boleh buat korban 3 ekor? Bukankah susah? Dia pun jawab balik, kawan yang translate. Dia kata, Ustaz, dia cakap memang kami susah, tapi korban tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan korban Allah akan tambah rezeki. Walaupun nampak susah, tapi kami rasa macam senang. Kenapa mereka rasa sedemikian? Mereka yakin akan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita, tuan-tuan, 500 sebahagian itu pun setahunnya hanya sekali, tuan-tuan, tak mampu nak keluarkan dengan alasan sebab nak bayar rotek kereta, nak bayar insurans kereta, serentak motor pun mati roteknya, innalillah, insurans ni pun mati juga, serentak pula, tuan-tuan, kereta yang kedua pun mati juga bulan akan datang. Alasan sedemikian, na'udzubillah min zalik, itu bermakna kita masih hamba Allah yang tidak kenal arti syukur pada Allah. Kenapa nak kata sedemikian? Kalau kita boleh bayar duit kereta itu mungkin sebulan 2-3 ribu harganya, sebulan kali 12 bulan. Ini kan setahun sekali 400 atau 500 dan sebagainya. Tuh. Sedangkan kita mengatakan syukur nikmat, syukur alhamdulillah. Bagaimana Allah menuntut kita untuk korban setahun sekali tapi kita tidak mampu. Kalau kata tahun ini kita tak buat, tahun depan kita azam, kita niat, kita kumpul, kita buat lagi insya-Allah. Bukan sebahagian kalau boleh, satu rumah seekor kalau boleh insya-Allah. Tuh. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Apakah manusia tidak melihat akan musibah yang timpakan di tempat lain, menjadikan pengajaran supaya jangan lakukan perbuatan yang boleh mengundang murka Allah. Sebab Allah hantar angin dia 3-4 hari ini, tuan-tuan. Allah hantar angin, Allah hantar ribut saja, tuan-tuan. Tercabut dinding apartmen flat dekat Kuala Lumpur, tuan-tuan. Ikut logik bukannya dinding kayu, dinding papan, dinding yang memang konkret, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah. Tapi bagaimana dia tercabut? Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk akal istilahnya, tapi disitulah mengajak umat manusia hamba Allah untuk merenung akan kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita nak apa yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita mengatakan kita kuat, kita mengatakan kita hebat. Anak tanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat meja tadi seorang ke 2 orang? Angkat meja ini pun 2 orang, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Kita keluar surah, keluar masjid, aku kuat, aku hebat. Sedangkan angkat meja ini pun kita 2 orang, menunjukkan kita lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kita kata kita kuat, makanlah, minumlah, tongkat Pak Ali, tongkat Pak Abu dan sebagainya. Kalau Allah kata kau lemah, lemahlah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logiknya mungkin dalam umurnya 15-20 tahun, mungkin dia angkat seorang kiri kanan tangan dia. Tapi realitinya kalau kita mengatakan aku ni kuat, aku ni hebat, luarannya. Tapi kalau contoh yang paling mudah, kita angkat meja ini pun 2 orang, tuan-tuan. Kalau kita kata aku ni kuat, aku ni hebat, sebenarnya ketahuilah, sadarlah yang aku itu lemah. Buktinya tadi kita angkat meja ini pun 2 orang, bukan seorang, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Hakikat nampak aja. Ada semalam jemaah muslimat, dia kata, hebat Ustaz yang boleh pergi sana sini, hantar bantuan amal. Nampak luaran hebat, tuan-tuan, dalaman penajam. Benar, tuan-tuan. Ini pun tengah menyiapkan orang sijil korban. Bukan sijil nikah, orang korban. Tengah siapkan, tuan-tuan. Ada lebih kurang 400 lebih nama-nama peserta nak disiapkan. Walaupun ada orang yang buat, tapi kita tak pandai nak serahkan 100% pada orang yang buat. Kita nak buat juga, tuan-tuan. Tengok balik kalau nama-nama dia. Kadang-kadang tersilap satu urut, tuan-tuan. Dia dapat sijil, dia tadi pun Ustaz, urutnya silap.
Urut dia silap tuan-tuan. Masa akad korban kan betul sebutannya. Tuan-tuan, nampak aja kuat. Ini pun ke depan nak terbang lagi tuan-tuan. Terbang dia kerja pun tuan-tuan. Bukan anak nak terbang, tapi tuan-tuan suruh nak terbang. Anak mewakili tuan-tuan sebenarnya. Ini tuan-tuan, 26 bulan terbang lagi tuan-tuan. Itu jauh tuan-tuan. 2 negara dah kena pergi tuan-tuan. Satu negara 4 jam perjalanan, satu negara 8 jam perjalanan. Kat mana ustaz jangan tanya, rasa sulit kerajaan tuan-tuan. Kita mewakili tuan-tuan apa-apa ada untuk pergi jumpa, untuk antar barang dan sebagainya. Subhanallah. Nampak luar je. Kuat lagi. Ustaz muda dah 40 muda tuan-tuan. Usia pemuda kan sampai 45. Betul tadi. Lepas 45 pengetua. Nampak dia macam kuat, tapi ya Allah penat tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita penat sebab puas. Pasal apa puas? Sebab dapat memberi senyuman kepada saudara kita yang memerlukan tuan-tuan. Lepas tu kalau kita lihat, tidak ada istilah susah atau miskin dalam diary hidup orang Kristen, tidak ada. Kenapa tidak ada tuan-tuan? Sebab dalam aspek keuangan dalam agama Nasrani atau Kristen ini mereka tidak berkira. Sebab itu anda sebut pada tempat, susah nampak masjid surau terbengkalai. Memang susah nampak gereja terbengkalai, tapi cukup banyak nampak surau masjid terbengkalai. Nak cerita negara senang pun terbengkalai, apalagi negara susah tuan-tuan. Bayangkan. Sudah apa? Ini tuan-tuan. Lepas tu bila pergi ke gereja, adanya black window. Black window ni bilik untuk mohon keampunan. Tuan-tuan, anda pernah berjumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Aim Abdul Rahman, bekas timbalan ketua padri bahagian pengampun dosa Asia Tenggara. Jangan main-main. Nasib baik Imam Al-Kausar tak ada bahagian unit pengampun dosa. Pelaka dengan nyanyi beratur ramai orang buat dosa tuan. Ada bilik di situ. Mereka pergi untuk bertemu padri mereka, untuk ceritakan apa yang kau nak, minta ampun, untuk minta diampunkan. Kita sudah malu, mereka beranggapan padri itu adalah perantaraan dengan Tuhan, perantaraan dengan Tuhan mereka Yesus yang mereka sudah maklum. Mereka tutup tingkat balik. Orang yang minta ampun tak tahu apa yang padri buat. Tak, padri itu pun duduk 10 minit berchatting kat England. Anda agak sebenarnya dia pun buka balik tingkat, dia jumpa, dosa awak telah diampunkan oleh Tuhan, maka bayar RM1,500. Jangan main-main. Dan nak ampunkan dosa RM1,500 tuan. Kalau satu hari 5 orang datang tak dosa, satu kes RM1,500 kali 5 orang tuan-tuan, kaya tuan-tuan. Apa kerja kau ampunkan dosa? Tuan-tuan tak pakai kancil tuan-tuan, pakai Lamborghini je, melambung jauh. Tuan-tuan, dalam dari orang Kristian tidak ada istilah mereka bakhil dalam nak menyumbang. Tidak ada. Mani tuan-tuan dengan sumbang kan, masuk banyak-banyak dengan sikit-sikit tuan-tuan. Tak main dah sikit-sikit, main yang duit biru kertas yang keras-keras tuan-tuan. Sebab mereka beranggapan mereka banyak dosa di dunia, mereka sumbang atas nama gereja supaya ketika mati nanti mereka selamat untuk memperoleh syurga, dia kata. Walaupun hakikatnya mereka bukan masuk syurga, masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disebabkan yakinnya mereka adanya syurga, dengan banyaknya mengeluarkan duit atas nama gereja untuk memperoleh akhirat nanti dengan syurga, mereka sanggup berhabiskan duit mereka. Sebab anda pernah jumpa Father Christopher tuan-tuan, gereja Saint Annie, sebelah sekolah konvent di Kelang, sebelah apa bulatan Simpang 5 tu. Kata Father Christopher, paling sikit orang sumbang untuk gereja, paling sikit RM500. Kalau buka tabung setiap minggu, kalau kita hari Jumaat, mereka hari Ahad tuan-tuan buka tabung, nak nampak duit biru yang licin tu susah tuan-tuan. Tahu biru yang licin? Biru ni banyak tuan-tuan, yang berkibar pun biru juga. Tapi yang ni yang biru dalam duit tabung tuan-tuan. Tapi yang paling banyak biru yang kasar-kasar tuan-tuan. Itu yang paling banyak tuan. Sebab apa? Sebab mereka masuk itu atas niat mereka supaya di akhirat nanti istilahnya mereka selamat dengan oleh syurga. Sebab dia tahu hidup di dunia banyak dosa mereka tahu. Apalagi kita tuan-tuan dan puan-puan yang memang syurga itu pasti, neraka itu mewujud kita pasti tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah penyesalan bagi orang-orang yang hidup di dunia yang tidak mengikut Islam dalam hidup mereka. Bila sampai di akhirat mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka menyesal ketika itu. Mereka kata, wahai Tuhan, baru kami nampak. Dia kata, baru nampak akan azab neraka. Dulu
ustaz bagi tahu dulu, imam bagi tahu dulu, jiran bagi tahu, kawan bagi tahu, kawan bagi nasihat, buat dono, buat bodoh katanya. Mereka tidak menghiraukan. Tapi ketika itu di akhirat mereka baru nampak, Rabbana absarna, baru kami nampak, dia kata. Baru kami nampak, dia kata, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Dan pada hari ini baru kami yakin, ya Allah, baru dia yakin. Dan mereka menyesal, minta kepada Allah untuk campak ke dunia walaupun sesaat, untuk mereka perbaiki semula kelemahan atau perbaiki semula ibadat yang mereka tinggal dahulunya, tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi apa dia Allah Ta'ala? Allah kata, bro, no way together lah, kata Allah. Tapi Allah tak speaking lah, bahasanya lebih kurang gitu, tuan-tuan. No way, kata Allah. Kenapa hari ini baru kau menyesal? Sebab nampak di hadapan mata mereka. Sebab tu kita tak nampak hari ini. Allah uji iman kita. Disebabkan iman kita ni takar terpaut pada Allah, maka sebab itu kita hadir, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang tidak hadir itu mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disebabkan hati mereka masih berbelah bagi, disebabkan syaitan masih menguasai kehidupan dalam diri mereka. Sebab itu, tuan-tuan, luaran kita ini kita boleh kontrol, dalaman kita suka untuk kontrol, disebabkan syaitan masih menguasai kehidupan kita. Contoh, kita sanggup meninggalkan dunia sekejap demi akhirat. Kalau kita renung semula 24 jam yang Allah bagi pada kita, 24 jam berapa lama kita lapangkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? 24 jam. Kalaulah kita ambil 10 minit satu waktu salat, itu kalau salat berjamaah lah, tuan-tuan, 10 ke 15 minit, ambillah 10 minit. Kalau dia salat seorang-seorang mungkin 5 minit dah, itu paling ekspres dah, tuan-tuan. Paling ekspres dah tu. Katalah 10 minit, tuan-tuan. Dia memanfaatkan masanya untuk Allah Ta'ala. 5 waktu, 50 minit. Maknanya masih kurang tak sampai 1 jam. Ada bagi 10 minit. Allah bagi 24 jam, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita lapangkan masa kita untuk dengar pengajian, untuk dalam majlis ilmu, majlis orang soleh, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan bukan rahmat saja, untuk mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk malam ini berapa jam, tuan-tuan? Lama-lama pun sejam 30 minit lah, Syekh. Itu pun lebih sejam, tuan-tuan. Mata pun sakit tengok jam dia kerja, tuan-tuan. Bila ustaz nak habis, dia kata copek lah ustaz, esel apa dia kata. Itu paling cepatlah sejam, tuan-tuan. Lama-lama pun sejam setengah, Syekh. Lebih sejam setengah, tuan-tuan, berasa punggung dia, tuan-tuan. Mula ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Mula sakit buah pinggang, untuk akhirnya cari dinding nak sandar, tuan-tuan. Tak apalah, sandar lah, tuan-tuan. Tapi nak cerita berapa lama kita untuk Allah Ta'ala, berapa lama pula kita luangkan masa depan TV pula. Berapa lama kita luangkan masa untuk pegang handphone kita, berapa lama. Bahkan handphone sentiasa di tangan kita. Kalau handphone tak bunyi satu hari, risaunya gitu. Handphone aku ni, WhatsApp aku okey, tak bunyi-bunyi, dia kata. Padahal aku ni orang famous, dia kata. Contohnya lah, perasaan sendiri. Tapi tak bunyi, dia risau. Bawa ke kedai, okey, saya ke handphone, okey kan, kalau okey? Apa Ustaz? Kalau bunyi lah satu hari tu, saya mana risau lah. Dia risau handphone dia tak bunyi, tuan-tuan. Dia risau. Kalau handphone itu berbunyi, tuan-tuan, kita berada di atas handphone di bawah, melompat kita, tuan-tuan. Lompat 5, tuan-tuan, koyak lain. Tapi bila azan berkumandang, tuan-tuan, steady, tak ada rasa nak bangun, tuan-tuan. Bukan, tuan-tuan, Allah sudah Mongolia. Tu tuan-tuan datang, anda cakap ni bagi orang yang datang ni. Yang tak datang masalah, tuan. Azan bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk lagi depan TV. Kadang TV azan, tuan-tuan, duduk lagi. Radio azan, duduk lagi, tuan-tuan. Surah masjid azan, duduk lagi. Di handphone bunyi, tuan-tuan, zoom lagi, tuan-tuan. 180 km dia kejar handphone, tuan. Bagaimana kita mengatakan kita ambil yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minta macam kan, tuan-tuan. Itu ada orang tanya, Ustaz, WhatsApp tak on tu, Ustaz? Agak-agak nak on, aku on kan lah. Agak-agak tak on, tutup lah. Ganggu je. Ada masuk bukan? Kalau buka ada habis bateri, tuan-tuan. Ustaz, power bank kan ada. Power Rangers boleh pakai, tuan. Semua ada, insyaAllah. Power bank ke, power satellite, semua ada, tuan-tuan.
Apa yang tak ada tuan-tuan? Ini bukan ustaz zaman 40-an tau, ini ustaz zaman 2000-an tuan-tuan. Nah, semua ada tuan-tuan. iPad ada, Samsung Note 3 ada, dan Samsung sudah. iPhone ada, iPhone 6 tak ada tuan-tuan, tak ingin pun. Apalagi tuan-tuan, kamera ada. Namanya dunia, kita memang nak dunia tuan-tuan. Tapi jangan sampai karena dunia ini menyebabkan kita ini jauh sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan untuk kebaikan. Ada grup WhatsApp Al-Kausar Sedeli. Ada tadi. Jemputlah aku. Tak berani. Ada banyak masjid yang invite ustaz-ustaz tuan-tuan. Kita sebagai ustaz ni dari hakim pemerhati. Kita masukkan dakwah dan sebagainya. Tengok ahli grup ni kalau berbalak, kita ni ustaz-ustaz hakim, kita kena mencela. Kadang-kadang dimasukkan maklumat yang belum betul lagi, betul tak betul, main hantar aja. Saja menyakitkan hati membaca tu kadang-kadang. Siasat dulu betul tak betul. Itu kadang ada yang masuk, ada mencela tuan. Betul ke cerita ni? Ni gambar edit ke gambar betul? Zaman dah canggih tuan-tuan. Dia boleh crop tuan-tuan, bukan frog. Frog is kodok tuan-tuan. Dia boleh crop tuan-tuan. Tanya anak kita ambil graphic design tuan-tuan. Dia boleh buat macam-macam tuan-tuan. Dia boleh buang badan Siti Nurhaliza letak muka Ustaz Syafiq. Dia boleh buat tuan-tuan. Dia boleh buat. Dia boleh buang kepala orang tuan-tuan. Tengah pegang bau Siti Nurhaliza, dia tukar kepala Ustaz Syafiq. Masuk dalam Facebook. Terus tuan-tuan. Orang akan makcap tuan-tuan. Ustaz ajaran sesat dia tu. Sedang hidup ke betul ke? Kita siasatlah dulu. Tuan-tuan. Dan sebagainya. Mana kita guna untuk kebaikan. Begitu Facebook, kita guna untuk kebaikan. Tak betul, kita perbetulkan. Kan? Kadang ada satu page tuan. Dia tajuk page tu friend of. Lepas tu mau fikir sendiri lah. Tajuk dia friend of. Biar off terus pun tak apa tuan-tuan. Kan banyak yang tak betul-betul tuan. Kadang-kadang mencelak tuan-tuan. Kan? Tengok gambar tak betul, gambar ni gambar yang tak betul dimasukkan rupanya. Kita perbetulkan tadi. Dan sebagainya. Macam contoh lah tuan-tuan, ada satu page era pasca EP tuan-tuan. Agaknya dia ni, tuan-tuan ya, mungkin haid dia terlebih kot. Kutuk ulama dia kerja dia tuan-tuan. Yuji lah dan sebagainya. Sampai ulama pun dia sindirnya ya, sampaikan dia sindir ulama yang pakai kereta hebat-hebat. Oh tak boleh ke? Sepatutnya ulama-ulama ni lah tuan-tuan kena angkat dia tuan-tuan, bagi kereta hebat-hebat. Imam-imam ni bagi kereta hebat-hebat. Haji Abu Bakar dah memang hebat dah. Imam-imam ni, ustaz-ustaz kena angkat martabat mereka. Kalau bukan tuan-tuan siapa lagi? Ini yang dia nak tajurnya tuan-tuan. Rosita Cik Wan Misalin nak ditajur tuan. Orang miskin berlambat lagi kau tak mau tajur tuan-tuan. Nak apa nak cari publicity? Tak guna betul. Geram lah tuan-tuan. Banyak orang miskin tuan-tuan yang tak pula bersalin ke hospital swasta. Tak mau kau tajur. Yang kau nak tajur memang orang dah kaya kau tajurnya. Na'udzubillah. Inilah akhir zaman manusia tak boleh fikir di antara hak dan batil, kebaikan dan keburukan. Manusia tak boleh berfikir tuan-tuan. Tuh. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebab tadi kalau kan tuan-tuan saya pun angkat martabat mereka ni. Ini yang datang ke masjid tuan-tuan, masya Allah keretanya tuan-tuan ya, Mercedes tuan-tuan, BMW tuan-tuan. Pak Imam datang tuan-tuan, motor kat cai buruk tuan-tuan, pop tahu mati motor tuan-tuan. Nak menghidupkan pun tuan-tuan 10 kali hidup tuan-tuan baru sampai. Tunggu mana Pak Imam, motor mati lagi lah tu. Tuan-tuan contoh bukan sini tuan-tuan, tu pendalaman Melaka tuan-tuan. Tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Ini ustaz pakai kereta mewah tuan-tuan. Ini ustaz ni tabung sampai Kemboja ke bayar kereta mewah ni. La ilaha illallah, dia mikir negatif. Yang fikir negatif bukan orang kafir. Orang sama Islam memikir negatif pada alim ulama. Anda bukan mengaku anak alim ulama, tapi istilahnya tu kita memikir negatif pada alim ulama tuan-tuan. Yang memikir negatif itu bukan orang tak ke masjid, orang ke masjid memikir negatif tuan-tuan. Sampai difitnah tuan-tuan. Ustaz tu buat korban bukan sampai pun dagingnya pun tak sampai. Dia ambil duit, dia belanja sorang-sorang.
Sampai ke situ tuan-tuan. Anak baru-baru ni kena fitnah tuan-tuan. Tapi aku diam dia tuan-tuan. Cakap panjang buat apa tuan, yang dari orang gila tambah gila tu. Yang fitnah pun orang Andalas. Sakit hati betul lah. Tapi tak mau sebutlah sebelah mana. Rasa sulit tuan-tuan. Air tak maulah sebut. Kadang-kadang kata itu silah. Kita suruh mati buat kerja tuan-tuan. Dia boleh kata pula ustaz buat korban tak sampai, dia kata dia simpan duit tu. Putih tabung pun dia simpan. 200,000 bawa dalam beg tuan-tuan tak lepas tuan-tuan, menjauh kat immigration tu dia kata kita tak bawa tuan-tuan. Biarlah Allah mengampunkan dia tuan-tuan. Anda maafkan tuan-tuan, tapi takut Allah tak ampunkan perbuatan dia. Itu terserah dia dengan Allah SWT. Apa yang kau nak pun tak tahulah. Kalau ada sini jumpa anda malam ni, nak apa? Tak boleh nak darah dia, bagi sekarang. Aku masuk Minang tuan-tuan. Kalau berani lah, belum berani lagi tuan. La ilaha illallah. Dari mana ustaz? Kalau nak tahu kena bayar seorang RM10. Itu umat akhir tuan-tuan. Jadi tidak boleh anggapan kita mereka itu pakai apa? Kancil buruk tuan-tuan. Kalau ustaz tu dipanggil jauh-jauh tuan-tuan, takkanlah nak ceramah Kelang ke Kelantan pakai kancil tuan-tuan. Sampai Kelantan garanti patah pinggang ustaz tuan. Mesti nak pakai kereta yang hebat sikit tuan supaya dia selesa. Ini namanya ustaz kena tawaduk, dia kata. Oh, tawaduk tuan-tuan. Dia faham ke tidak tawaduk pun tak, wallahu a'lam tuan-tuan. Macam ada dekat KLIA 2 baru-baru tuan. Mengantar orang tuan-tuan. Beratur panjang sampai depan. Dia kata apa? Oh, encik punya ni lagi 20 minit. 20 minit dah beratur 2 jam, 20 minit sampai depan. Siapa tak angin tuan-tuan? Ustaz tu orang biasa tuan-tuan. Cuma nasib baiklah ada serban jubah di kepala. Kalau suara jin, suara syaitan tuan-tuan, dah mengamuk aku tuan-tuan. Tiba boleh pula yang jaga kaunter kata apa? Dia kata, cik sabar. Slow je tuan, tajam betul. Sabar cik, sabar. Tuan nak boleh, awak tahu ke sabar tu apa? Dia sendiri tak tahu sabar tu apa tuan. Cuba kalau kena diri dia sendiri tuan. Jadi ini tuan-tuan, sebab itu nak sebut dari muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nakkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala bukan susah. Bagaimana nakkan sesuatu tempat itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita nakkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu mesti memastikan tidak ada perkara yang Allah benci berlaku di tempat itu. Tuh. Mesti pastikan. Contoh, tempat tuan-tuan ni 99% Islam semua. Ada 99 speedman. Untuk apa dia jual arak tu? Maka wajib, bukan hanya orang berkuasa, kita sebagai orang yang tinggal ini wajib tuan-tuan untuk mencegahnya. Itu wajib, bukan sunat, bukan harus. Macam Tesco Puncak Alam. Anda mengajar 2 tempat itu kan, di Masjid Puncak Alam dengan di Surau Fasa 4 tu kan. Ada gantung beno. Mereka tak nak arak dalam Tesco Puncak Alam. Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya Pak Pengusaha setuju arak dikeluarkan. Tak ada satu arak pun hari ini tuan-tuan. Dah lama, dah 3 bulan lebih kurang. Sebab bila fikir balik, kalau 95% yang Muslim, siapa nak beli arak tuan-tuan? Cina, India ni boleh kira pakai jari. Yang Islam tak terkira. Jual pun untuk apa? Siapa nak beli tuan-tuan? Maka nak memastikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu ada, maka wajib mencegah. So apa? Itu termasuk kemungkaran. Termasuk kemungkaran. Apa kebaikan? Tidak ada kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kejatuhan Islam di Turki, Islam di Istanbul tuan-tuan, yang asal namanya itu Islambul, sehingga mereka takut nama Islam itu kekal, maka mereka menukar kepada Istanbul. Apakah antara punca jatuhnya Islam di Turki tuan-tuan selepas tidak Khalifah Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullahi alaih? Antara 3 bentuk mereka berikan kepada masyarakat. Yang mana Islam naik dengan lebih 800 tahun ketika itu. 3 sebab tuan-tuan. Yang pertama, apa yang mereka berikan? Minta maaf cakap. Ini fakta, ini sejarah. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan fakta ini. Ini realiti. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, pergilah Turki, ziarahlah Turki tuan-tuan dirahmati Allah. Yang hari ini negara Islam di dunia yang bangkit dengan sebelah berbangkit tuan-tuan. Arab Saudi yang namanya negara Islam pun tinggal nama tuan-tuan. Mereka sendiri bersubhat dengan Yahudi, Zionis laknatullahi alaih.
Ada 6 tahun di Saudi tuan-tuan. Apa nak beli tuan-tuan? Kalau orang Arab sedemikian, kalau tuan-tuan pergi ke mana? Lebanon. Pergi Lebanon tuan-tuan. Tak usah asyik di Amerika aja. Tengok Lebanon. Bila dipandang akan wanita Islam Lebanon, na'udzubillah. Dah macam perempuan di Malaysia lebih kurang tuan. Sakit mata, seksi tuan, seksa mata mandang. Itu yang kopiah simpan di poket tu. Pasal apa simpan ji? Goyang tuan-tuan, sambil goyang gugur janggutnya. Kerana apa? Lebanon hancur. Ini tuan-tuan. Pergi tengok. Suatu tengok. Kerana apa mereka tak menyerang Lebanon dan sebagainya. Dia menyerang negara Islam yang hebat-hebat sebab tak nak akur pada Amerika. Pergi tengok Lebanon tuan-tuan. Ada kesempatan seminggu di Lebanon. Subhanallah. Tuan-tuan, seminggu tuan-tuan. Isteri tak ikut saya. Menggigil tuan-tuan di hotel. Oh, jangan main-main. Haji nak pergi ni kena bawa isteri je. Tidak menggigil nanti. Tuan-tuan. Bayangkan, kita pakai jubah, pakai serban tuan-tuan. Perempuannya ulur tangan nak salam je. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Kulit ni dah macam putih susu tuan-tuan. Macam tebikai susu je. Nak salam tuan-tuan. Kita pula nak terhulur pula. Nasib baik ada yang pegang. Ustaz, perempuan tu kalau laki-laki. Astagfirullah. Sampai gitu je. Itu ustaz tuan-tuan. Lagi-lagi tuan-tuan yang baru ustaz. Kalau ustaz tu berhenti dan kalau ustaz terus jalan tu yang bahaya. Baik, balik cerita kita. Jangan jauh sangat tuan-tuan. Apa pun je, 3 sebab. Yang pertama, minta mak cakap. Mereka berikan barang percuma, 3 barang. Yang pertama apa dia? Mereka berikan rokok percuma. Minta maaf tuan-tuan. Tapi insyaAllah tuan-tuan semua tak risau. Aku tengok bibir suci murni insyaAllah. Ada orang tanya Ustaz, orang isap rokok supaya dia Allah terima ke tidak? Berat nak jawab tuan-tuan. Tanyalah Ustaz yang hebat tuan-tuan. Tapi jawapannya tuan-tuan faham lah ya. Faham sudah lah jemaah sini semua educated and intelligent. Baik, mereka berikan rokok percuma. Sebab itu minta macam cakap tuan-tuan. Yang reka rokok ini siapa dia? Yahudi. Sebab itu tuan-tuan tengok ya, ini realiti. Orang yang pernah pergi ke Al-Aqsa tuan-tuan ya, ziarah Aqsa, susah dan kadang tak nampak langsung mereka ini isap rokok. Susah nampak tuan-tuan. Sukar kalau ada pun mereka bukan dari kalangan Yahudi sebenarnya. Sebab mereka tahu itu adalah pembunuh. Dan mereka cipta salah satunya untuk menghayalkan, merosakkan, akhir membunuh umat Islam. Itu poinnya sebenarnya. Mereka bagi. Dia dah bagi tuan-tuan beri siapa tak tahu. Akhirnya leka lalai. Yang kedua mereka berikan apa? Ini yang kedua, mereka berikan arak percuma. Bila mereka bagi arak percuma, manusia mampu tuan-tuan, akhirnya rosak. Bila dia mampu tuan-tuan nak bersukaria, mereka bagikan yang ketiga, wanita atau perempuan untuk berhibur. Akhirnya zina dan sebagainya. Hancur Islam ketika itu. Sebab itu Nabi sebut 3 perkara. Sesiapa yang tersangkut, rosaklah dia. Harta, takhta, pangkat wanita. 3 benda kata Nabi. Dan 3 benda itu juga lah hancurnya antara punca penyebab besar hancurnya Islam di situ. Betul. Anak tidak ada kebaikan. Sebab itu perintah pengharaman arak kita sudah maklum 3 kali Allah mansuhkan. Sampai kali ketiga haram terus. Apa sebab? Tidak memberi manfaat. Lepas 10 golongan Allah laknat berkaitan arak, 10 golongan. Siapa dia? Tukang tuang. Dia tak minum, tukang tuang. Betul, kalau anak ada kerja pramugari, pramugara, bagi tahu kepada mereka. Kalau ada dah, bagi tahu. Lepas anak bila masuk kapal terbang tuan-tuan, ada pramugari Islam, pramugara Islam, dan duduk dia duduk orang dengan kita, anak akan bagi tahu. Kalau boleh nanti jangan tuan arak Tapi orang kan dia tengok kita pakai macam ni, dia pun senyum tuan-tuan. Sebab cowok ni senyum gitu.
ya. Tapi dia bagi tahu. Sahabat yang pertama adalah tukang tuang, kata Nabi. Dia tak minum tukang tuang. Yang kedua, golongan ini laknat oleh Allah berkaitan apa? Siapa yang kedua? Tukang bawa, driver lori. Dulu tuan-tuan ya, tapi kenapa tak nampak lah? Di Penamaran kalau ada satu rumah tu driver lori Arab tuan. Takkanlah hidup lagi kita tidak nampak lorinya pun. Dengan megah lori parking depan rumah tuan-tuan. Takkanlah hidup kita Allah Alam tuan-tuan. Dia tak minum pun, tapi tukang bawa termasuk driver